Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan persamaan-persamaan untuk gerakan peluncur. Okey, jadi ini adalah contoh gerakan peluncur lah, dalam paksi Y dan juga paksi X. Okey, untuk video ni kita kena ingat semula berkenaan dengan persamaan gerakan linear yang kita dah pernah belajar dalam SPM dahulu. Okey, yang mana tiga persamaan ini, ada persamaan yang keempat tapi kita jarang gunalah. Okey, jadi kita tengok pada tiga persamaan yang ini, V sama dengan U tambah AT, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS dan juga S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Jadi cikgu nak ingatkan semula kalau anda lupa, V adalah halaju akhir, U adalah halaju awal, A adalah pecutan. So dalam kes kita ini, A ini adalah G, manakala T pula adalah tempoh ataupun masa yang diambil. Okey, jadi pertama sekali adalah untuk situasi yang ini kita andaikan kita ada sebuah zarah ataupun sebuah objek lah. Okey. Jadi objek ini kita tembak dia naik ke atas dengan halaju yang tertentu. Okey, sebagai contoh halaju dia adalah U, iaitu halaju awal dia. Okey, untuk gerakan linear kita perlu pecahkan dia kepada ataupun kita perlu asingkan dia kepada komponen X dan komponen Y untuk kesemua benda. Okey, kesemua kuantiti iaitu U, V dan juga A dan S. Okey, T adalah sama, masa yang diambil adalah sama. Okey, ini anda perlu ingatlah, masa sentiasa sama. Masa pada komponen X dan Y adalah masa yang sama. Okey, ini adalah benda yang kita perlu ingatlah. Cuma untuk tiga benda ni dia akan berbeza, untuk empat benda ni dia akan berbeza bagi kedua-dua komponen. Okey, jadi apa maksud kita asingkan dia kepada dua komponen? Maksud dia adalah kita ada halaju ini kita boleh pecahkan dia kepada dua komponen, iaitu satu pada komponen X, okay, dan juga satu lagi pada komponen Y. Yang ini pada komponen X kita namakan dia sebagai UX, manakala pada komponen Y kita namakan dia sebagai UY. Okey, dan dia akan diluncurkan ataupun dia dilancarkan pada sudut theta. Okey, dia berada pada sudut theta daripada paksi X. Kalau anda perhatikan, theta dekat sini adalah U dengan X ni, paksi X, dan juga U, bukan yang ini tapi U yang sekarang ni, iaitu halaju awal dia. Okey, jadi pertama sekali adalah kita nak tahu macam mana komponen bagi X dan Y untuk U. Okey, untuk halaju awal. Jadi untuk halaju awal bagi komponen X mudah saja kalau kita perhatikan ya, yang gambar rajah ini. Okey, cikgu lukis dekat bawah ini. Jadi kita ada komponen U, ini adalah kita punya U, dan kita nak cari pada komponen X dan Y. Okey, jadi X adalah yang inilah, X adalah komponen yang ini, dan kalau anda perhatikan, okey, sudut dia adalah theta. Untuk cari UX, kita perlu kaitkan dia dengan theta kan. Okey, dan kalau anda ingat lagi dia punya trigonometri, iaitu cos theta. Ingat ya, kita ada cos, sin dan juga tan. Sin theta, cos theta dan tan theta, yang mana sin theta adalah yang bersebelahan, iaitu yang bertentangan bahagi dengan hipotenus ataupun O per H. Yang ini pula adalah yang bersebelahan bahagi dengan H, dan yang ini pula adalah O per dengan A. Okey, jadi kalau dalam kes kita ni kita nak cari UX. Jadi UX dia berada di mana? Dia berada di sudut bersebelahan dengan theta. Jadi kita perlu gunakan cos theta untuk dapatkan UX, dan kalau anda hitungkan, anda akan dapat cos theta sama dengan cos theta sekarang adalah A per H. Jadi A kita adalah UX dan juga U adalah H kita. Jadi kita akan dapat ini bersamaan dengan UX per dengan U, maka UX sama juga dengan U darab dengan cos theta. Okey, jadi U ini adalah dia punya halaju awal yang kita lancarkan pada sudut dia lah, pada sudut yang dia bergerak. Okey, jadi ini adalah persamaan kita yang pertama, iaitu UX. Okey, ini adalah UX kita. Dan sekarang macam mana pula dengan UY? UY sama juga kita gunakan sin. Okey, kenapa? Sebab UY kalau anda perhatikan dia berada di sini kan. Tapi sama saja, sebab UY dekat sini kita boleh pindahkan dia kepada yang ini sebab dia adalah panjang yang sama, magnitude dia adalah sama. Jadi UY kita boleh gunakan sin theta, kita akan dapat sin theta bersamaan dengan opposite, iaitu UY bahagi dengan U, maka kita akan dapat UY bersamaan dengan U darab dengan sin theta. Maka komponen Y adalah UY bersamaan dengan U darab dengan sin theta. Okey, jadi ini untuk dia punya halaju awal. Sekarang kita tengok pula pada halaju akhir. Okey, macam mana kita nak kaitkan antara halaju awal dan juga halaju akhir.
Jadi kita boleh gunakan salah satu persamaan ini untuk menentukan hal laju akhir. Jadi mana satu yang kita nak gunakan, kita boleh gunakan yang pertama ataupun yang kedua. Cuma beza dia adalah kalau yang kita gunakan yang pertama, dia tidak melibatkan sesaran. Kalau yang pertama ini dia melibatkan tempoh, dan yang kedua tidak ada tempoh. Okey. Jadi kita boleh cari kita punya hal laju akhir berdasarkan dua persamaan yang ini. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita cuba dahulu untuk komponen X. Kita nak cari Vx. Okey, sebagai contoh ya, kita punya zarah ini selepas kita lancarkan dia, dia akan bergerak dan dia akan turun ke bawah. Jadi kita nak tahu sebagai contoh pada kedudukan yang ini. Okey, kita tahu bahawa dia sedang bergerak ke sinilah. Okey, dia punya V dia, dan dia punya komponen X adalah dekat sini, Vx dia. Manakala Vy dia adalah yang kecil sikit lah. Okey, Vy dia dekat sini. Okey, dan sebelum kita selesaikan yang ni, cikgu nak cerita dahulu macam mana dia punya gerakan dia. Jadi bila dia sampai dekat sini, dia masih lagi ada komponen Y dan juga dia ada komponen X. Dan bila dia sampai dekat puncak ini, dia punya komponen Y dia akan jadi kosong sebab V kita adalah ke sini. Okey, dia selari dengan paksi X. Jadi ini adalah V, dan V dekat sini adalah sama dengan Vx sebab dia tidak bergerak langsung sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okey, jadi dekat bahagian ini Vy dia akan sama dengan kosong, iaitu dia berada di puncak ataupun dekat tempat yang paling tinggi. Dan kemudian dia akan turun ke bawah semula disebabkan oleh tarikan graviti. Ada graviti yang tarik ke bawah, maka dia akan jatuh semula sehinggalah dia mencapai dekat kedudukan akhir dia. Yang ini kita lukiskan dia punya hal laju dia. Jadi hal laju dia akan ke bawah, dan juga kita ada komponen X. Okay, komponen X dekat sini dan juga komponen Y dekat bawah ni. Okay, jadi ini adalah Vy. Okey, sekarang kita nak hitungkan macam mana kita nak cari Vx pada kedudukan yang tertentu. Tak kisahlah sama ada dekat sini ataupun dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, kita gunakan satu persamaan yang sama. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Kita gantikan dalam persamaan yang inilah. Okey, Vx sama juga dengan Ux kemudian tambah dengan At. Okey, ingat tadi cikgu dah bagi tahu T dia adalah sama untuk X dan Y. Jadi dia tidak ada Tx ataupun Ty. Kita gunakan T saja. Tapi untuk A kita akan bahagikan kepada komponen X dan juga komponen Y. Okey, dan ingat ya, untuk situasi kita dia hanya dipengaruhi oleh graviti. Maka Ax ini tidak wujud sebab tidak ada pecutan pada arah X. Okey, sama ada ke kanan ataupun ke kiri, tidak ada. Maka yang ini Vx ini dia akan jadi kosong, maka kita akan hilangkan yang ini. Maka Vx dia akan sentiasa sama dengan Ux. Okey, ingat ya, untuk gerakan peluncur Ux sentiasa sama dengan Vx. Dia punya panjang dia akan sentiasa sama kerana tidak ada pecutan pada arah X. Jadi yang ini anda kena ingat lah. Okey, kena ingat Vx adalah sentiasa sama dengan Ux. Okey, dan kalau anda nak hitung Ux, kita boleh guna yang inilah. Okey, dan sekarang kita kira pula untuk Vy. Dan kita tahu Vy dia akan berubah. Kenapa? Kerana dekat sini kita ada komponen Y, tapi dekat puncak ni tidak ada komponen Y. Okey, sebab dia berada di puncak itu. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Kita boleh gantikan ke dalam persamaan yang inilah. Okey, kita akan dapat Vy bersamaan dengan Uy tambah dengan At. Okey, sekarang A ni berapa? Ingat, A adalah bersamaan dengan negatif G. Okey, sama dengan negatif G. Yang mana G ini adalah 9.81. Okey, kita letakkan negatif sebab kita andaikan ke atas ini adalah positif, maka disebabkan graviti bertindak ke bawah, maka kita ambil nilainya sebagai negatif. Okey, jadi kita gantikan ke dalam rumus ini, kita akan dapat sama juga dengan Uy tolak dengan G darab dengan T. Jadi ini adalah persamaan untuk hal laju akhir bagi zarah tersebut ataupun bagi objek ini. Okey, pada komponen Y tolak dengan G darab dengan T, yang mana ini berkaitan dengan masa. Sekarang kita nak tengok pula persamaan yang sama untuk Vy tapi menggunakan persamaan yang kedua. Okey, jadi Vx kita tahu dia akan sama. Kita cek semula. Vx kuasa 2 sama dengan Ux kuasa 2 tambah dengan 2As. Okey, kita gantikan Vx kuasa 2 sama dengan Ux kuasa 2 tambah dengan, okey, sekali lagi A adalah kosong, maka tambah dengan kosong, kita tak perlu tambah lah. Kita punca kuasa 2 dua belah, kita akan dapat Vx sama juga dengan
UX sama seperti yang ini. Okey, jadi kita nak buktikan sama ada persamaan yang pertama ataupun yang kedua, keputusan dia adalah sama, iaitu VX akan sentiasa sama dengan UX. Sekarang macam mana pula dengan komponen Y? Jadi komponen Y, VY kuasa 2 sama juga dengan UY kuasa 2 tolak dengan 2GS. Okey, kenapa tolak? Sebab kita gunakan G di sini. Okey, cikgu dah gantikan dengan A yang ini, maka kita gunakan negatif G. Okey. Alright. Jadi ini adalah persamaan dia lah. Yang mana S ini sekarang S ini adalah SY. Okey, apa itu SY? SY ini dia merujuk kepada sesaran pada arah Y. Baik, SY adalah S ini iaitu dia punya sesaran, dia akan terbahagi kepada dua lah, iaitu komponen ataupun dia punya sesaran pada arah X dan juga sesaran pada arah Y. Yang ini adalah SY dia. Okey, SX dia pada contoh dekat kedudukan yang ini. Okey, kedudukan yang cikgu gunakan laser ni. Okey, dekat kawasan ini dia punya SX dia adalah yang ini. Ini adalah SX, manakala SY dia adalah ketinggian dia pada kedudukan yang ini. Jadi ini yang dimaksudkan dengan SY. Alright. Okey, jadi kita boleh gantikanlah SY ke dalam ini. Maka kita akan dapat nilai VY sama juga dengan UY kuasa 2, VY kuasa 2 sama juga dengan UY kuasa 2 tolak dengan 2GSY. Okey, ingat SY ini adalah sesaran pada arah X, iaitu pada komponen X. Baik, dan kita tengok pula pada yang terakhir, persamaan yang terakhir untuk menentukan sesaran. Okey, jadi kita gantikan ke dalam nilai ini. Yang pertama adalah komponen X. Apakah SX? Okey, yang ini. SX adalah bersamaan dengan UX, okey, pada arah X darab dengan T. Ingat, T tidak ada komponen, tambah dengan kosong. Kenapa tambah dengan kosong? Sebab ini darab dengan A. Dan kita kena ingat lagi sekali, AX adalah kosong, maka kita tambah dengan kosong. Ini adalah dia punya sesaran dia. Jadi sesaran pada arah X adalah SX sama juga dengan UX darab dengan T. Okey, jadi contoh pada kedudukan yang ini, maka kita nak tahu berapa jauh dia telah bergerak dekat sini, mudah saja ambil UX darab dengan berapa tempoh yang diambil untuk sampai pada kedudukan yang ini. Kita akan dapat dia punya sesaran dia. Sekarang macam mana pula dengan Y? Macam mana dengan komponen Y? Jadi komponen Y dia akan jadi lagi panjang. Okey, iaitu SY sama juga dengan UY darab dengan T tambah dengan 1/2. Okey, tambah dengan 1/2 negatif G darab dengan T kuasa 2. Ataupun kita boleh ringkaskan dia, UY darab dengan T tolak dengan 1/2 G darab dengan T kuasa 2. Jadi ini adalah persamaan dalam komponen Y. Okey, untuk sesaran. Jadi SY sama juga dengan UY darab dengan T tolak 1/2 GT. Okey, jadi ini adalah keseluruhan untuk persamaan bagi gerakan peluncur. Okey, jadi kalau anda perhatikan, dia sedikit berbezalah. Cuma kesemua ini dia sebenarnya diambil daripada persamaan gerakan linear yang anda dah pernah belajar dalam SPM. Cuma beza dia adalah, ingat, kita bahagikan kepada komponen X dan Y, kita ambil AX sebagai kosong dan AY sebagai negatif G. Okey, jadi yang ini sahaja yang membezakan antara gerakan peluncur dan juga gerakan linear dalam satu dimensi yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi anda sebenarnya tak perlu hafal pun. Okey, anda boleh terbitkan dia, anda boleh dapatkan benda ni daripada persamaan yang ni seperti yang cikgu dah tunjuk tadi lah. Cuma anda perlu ambil kira dua benda ini. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.